So hari ini saya buat video ada cikgu ikutlah. And ini cikgu saya. So, kali ini saya punya video mungkin ada lain daripada video yang lain sebab ada diperbetulkan oleh saya punya cikgu. Mudah-mudahan Leon ini akan bersinar tentang dia boleh bawa up tentang sejarah-sejarah di Sabah. Info yang patut kamu tahu, oke? Mudah-mudahan. Amen to that. Ini orang penting ini. Ramai orang penting lah. Tapi apapun, thank you. Kita punya cikgu Patrick. Ya, Patrick Anohada. thank you apa? Belum lagi kita siap nih. Banyak lagi. Nanti saya thank you lagi. Kita sambung. Oke, sambung. Oke, sekarang saya berada di titik pemulaan di Sabah, yaitu 0 km Kota Kinabalu. 0 km ataupun 0 km. Ya, dijadikan titik pemulaan untuk ke semua tempat lain negeri ini. Contohnya dari sini kira sampai Ranau 70 km, memang dari start dari sini kira lah. Dan sebagai tanda sukatan untuk satu tempat pergi satu tempat. Oke, so hari ini saya akan buat review tentang ini bangunan ataupun sharing sejarah tentang ini bangunan, yaitu bangunan Sabah Tourism Board ataupun Lembaga Pelancongan Sabah. Tahukah Anda, bangunan ini adalah satu daripada 3 bangunan yang terlama di Kota Kinabalu. Lokasinya terletak di pusat bandar Kota Kinabalu, yaitu di Gaya Street ataupun Jalan Gaya. Oke, pada mulanya bangunan ini dah dibina untuk dijadikan sebagai jabatan pencetakan kerajaan pada masa itu, yaitu Kerajaan British Colonial. Bangunan ini ya dibina pada tahun 1916. Sehingga ke hari ini bangunan ini memang lama sudahlah. Dah lebih 100 tahun sudah. Dia digezet sebagai bangunan warisan ataupun heritage building. Pada 16 Mac 1918 bangunan ini dirasmikan oleh Governor Borneo pada masa itu, yaitu Elmer Cavendish Pearson. Pada tahun 1936, bangunan ini diubah sesuai dan ofisnya telah diubah kepada pejabat audit, bank, pejabat treasury dan post office. Ubah sesuai yang paling ketara ialah dulu bangunan ini dia diperbuat daripada kayu dan dia diubah sesuai material dia, tukar kepada blok batu ataupun batu bata pada zaman itulah, blok batu yang besar. So dia kira sangat special sebab pada tahun 1936 bangunan-bangunan ataupun rumah-rumah memang dibina pakai kayu. Bangunan ini adalah first yang dibina pakai batu bata ataupun blok batu. Sedikit info tentang lokasi bangunan ini. Kenapa dia buat bangunan ini sebagai headquarters lah, headquarters, office, post office, treasury office. Sebab kenapa? Dulu depan sini, ngam-ngam depan sini adalah laut. Memang strategik, orang datang dari laut naik kapal, dengan ada port di sana, yaitu di sistem port, dengan naik pergi sini, memang strategik lah. So bangunan ini dulu memang hadap laut. Depan sini ya, Kopi Pink Cafe ini. Ini bangunan dulu nih memang tiada. Ini adalah laut. So sekarang itu land reclamation dengan buat timbus. Sekarang banyak bangunan sudah. Oke, pada zaman Perang Dunia Kedua, bangunan ini memang ada kena bom lah. Tapi bukan seluruh bangunan kena bom. Dia ada sebahagian saja yang kena bom lah. Dia kira antara satu bangunan yang survive dari pengeboman askar persekutuan. Sehinggalah penjajahan Jepun di Sabah, bangunan ini diambil alih oleh bank Jepun lah, yaitu Yokohama Specie Bank. Lepas Perang Dunia Kedua,
selepas Jepun menyerah kalah. Bangunan ini sekali lagi dijadikan sebagai headquarter office lah, tapi kali ini lebih banyak office pindah ke sini sebab bangunan lain memang tidak sudah kena bom. So pejabat lain seperti peguam negara punya pejabat, pejabat daerah, pejabat residen, Dewan Bandaraya, post office, bank buka di sini. So, kau boleh dikatakan bangunan ini memang bekas post office, bekas pencetakan kerajaan, boleh dikatakan bank, bekas bank. So, bangunan ini banyak sudah kegunaan dia. Dari zaman British sehingga zaman Jepun, sehingga lepas zaman Jepun. Okay, officially 1950 bangunan ini memang di take over oleh post office lah. Post Office Jesselton pada masa itu, sehingga 1968 ia dijadikan sebagai Post Office KK ataupun Pejabat Pos Kota Kinabalu. Sehinggalah tahun 1986 kerajaan Malaysia telah mengambil alih bangunan ini dan ia diubah suai lagi sekali lagi untuk dijadikan sebagai lembaga promosi pelancongan Sabah. Lepas itu dia tukar nama jadi lembaga pelancongan Sabah, iaitu Sabah Tourism Board. Sesiapa dari luar negara ataupun dari Semenanjung datang sini, kamu boleh datang sinilah. Sini boleh dikirakan sebagai satu landmark dan kamu boleh masuk juga, boleh tanya apa yang menarik tentang Sabah ini. Dia ada info center lah. Dia kira info center. Kau boleh cakap English, Cina ataupun Melayu pun boleh. Dalam dia memang ada orang akan assist kamu lah. Oke, sampai penghujung saja video saya. And first thing first, saya mau thank you saya punya cikgu Patrick Anohada. Mudah-mudahan dia banyak lagi belajar cara penyampaian apa semua video, sebab dia ni kan Leonie infotainment. Ingatlah dia akan ajar kita tentang sejarah-sejarah di Sabah ini dan bagi up Sabah ni. Dia umpama seseorang yang kena bersinar nih, okay? Bukan bersinar dahi. Okay. Conclusion dia kau tentang kau punya misi hari ini, tentang kau punya topik hari ini. Okay, conclusion saya hari ini sebab saya tidak sebagai tour guide, saya tahu ramai orang lokal kita, terutama Sabahan, ramai kurang tahu tentang sejarah di Sabah lah. Sebab kenapa juga? Sebab di zaman sekolah kita, buku teks di sekolah kita memang kurang lah tentang sejarah Sabah. Oh ya, banyak pasal Semenanjung, pasal Malaysia lah. Dah kan juga ramai tidak tahu tentang sejarah Sabah. So ini juga tujuan saya buat video untuk share sejarah di Sabah lah. Kita sebagai Sabahan memang perlu tahu sejarah di Sabah juga lah. Saya pernah jumpa juga orang luar negara dari terutama negara barat lah, yang lebih tahu dari orang kita sendiri tentang sejarah Sabah lah. So saya fikir balik memang bikin malu bosku. Bikin malu Banyak lagi akan datang. So remember, kalau suka video saya, remember to consider subscribe lah, like and share. Dan jangan lupa juga kalau belum subscribe channel si Patrick Anohada, boleh subscribe, like and share. Hari ini memang saya betul-betul thank you juga lah. Thank you juga. Thank you. Bagi peluang untuk ajar saya. So Jauh lagi perjalanan Lu nih. Yeah. Kita nantikan next video dia. Alright, bye. Ya di Pendek. Go. Tahukah Anda bangunan ini adalah pada zaman Perang Kedunia, diubah suai lagi sekali lagi untuk dijadikan sebagai aku lupa sudah, tengok balik. Lembaga. Okay. Turun lagi. Alright. Nah, ini barulah macam dokumentari. Oke. Kasih jelas dulu satunya lagi ya. Pedulilah dia. Jumpa artis, biasa selfie.